Selamat sejahtera dan kita bertemu semula dalam kursus Bahasa Kebangsaan A, dan ini merupakan bab 7 yang terakhir, sambungan daripada bab 6 iaitu aspek penulisan. Objektif bab 7 untuk kita pelajari beberapa perkara. Yang pertama iaitu tentang proses dan persiapan sebuah penulisan, struktur umum penulisan dan teknik-teknik seterusnya ke bahagian jenis penulisan atau teks berformat ataupun tidak berformat. Baik, sebelum itu saya ingin jelaskan sedikit gambaran tentang apa yang dimaksudkan dengan penulisan ataupun writing. Za'aba dalam tahun 1965 telah menyatakan penulisan adalah menyusun perkataan dengan aturan yang elok dalam bentuk hal atau cerita supaya dapat dibaca oleh orang lain. Juga dikenali dengan sebagai ilmu mengarang ataupun ilmu menulis, proses yang menghasilkan bahan yang berbentuk idea, pendapat, pengalaman, perasaan dan maklumat dalam bentuk tulisan yang berhubung dengan diri sendiri, orang lain ataupun peristiwa. Baik. Dalam setiap penulisan ada dua tahap. Yang pertama iaitu tahap persiapan dan yang kedua tahap penyusunan sebuah penulisan. Di dalam tahap persiapan, yang pertama sekali anda boleh lihat di sini iaitu persediaan mental dari segi psikologi. Pelajar mesti bersedia dengan topik ataupun bentuk penulisan yang mereka pilih, mengenal pasti bidang yang mereka minati atau yang mereka selesa, menentukan skop tumpuan penulisan, menentukan sasaran ataupun khalayak penulisan yang ingin anda tulis dan seterusnya memperolehi maklumat yang lengkap ataupun maklumat yang mencukupi. Dari segi penyusunan yang seterusnya iaitu tahap penyusunan, merangka isi penulisan ataupun framework anda, mengembangkan isi dan fakta dalam bentuk pemerengganan. Ini membabitkan proses pemerengganan. Kita akan jelaskan selepas ini. Menjalinkan isi dan seterusnya menatakan format ataupun penentuan format yang betul. Setiap bentuk penulisan ada format-format yang tertentu. Mengedit bahasa ataupun penggunaan bahasa pastikan dengan betul, dan di tahap yang terakhir iaitu menerbitkan ataupun menyiapkan penulisan anda. Baik, sebuah penulisan yang baik, yang menarik dan lengkap dimulai dengan bahagian yang pertama. Kita lihat struktur dalam sebuah penulisan. Baik, dalam penulisan yang pertama sekali dari segi rangka dia dimulai dengan pendahuluan. Ini saya dah jelaskan di dalam bab yang ke-6. Di dalam pendahuluan biasanya kita akan menjelaskan definisi sesebuah isu ataupun topik yang diberikan. Ini merupakan definisi keseluruhan isi karangan tersebut. Dalam hal ini juga kita akan menyatakan isu atau persoalan, judul. Seterusnya kita melihat dari segi pemilihan gaya ataupun penulisan pendahuluan ini perlu menarik minat pembaca untuk merangsang pembaca ataupun audiens membaca seterusnya. Baik, selain itu dalam menjelaskan pendahuluan ini, setiap pendahuluan tidaklah perlu panjang, bersesuaian dengan kandungan ataupun topik yang anda pilih untuk setiap penulisan. Baik, yang kedua iaitu dari segi isi ataupun badan, iaitu karangan yang memuatkan isi-isi penting yang didokong dengan persoalan utama ataupun ayat topik yang kita sebut. Dan daripada ayat topik ini, ayat pokok ataupun ayat topik akan dikembangkan melalui pemberian pandangan, fakta, ulasan, pendapat, contoh dan sebagainya. Penyampaian pandangan fakta ini akan dinyatakan dalam bentuk hujahan yang mantap, lengkap dan berkesan. Dan isi penulisan ini kita akan bincangkan dalam bab perenggan, jenis-jenis perenggan yang saya akan nyatakan selepas ini.
Baik, dari segi penutup pula di sebuah karangan ataupun sebuah penulisan, di bahagian penutup akan menyatakan kesimpulan atau rumusan apa sahaja yang dibincangkan dalam badan ataupun isi karangan. Dan rumusan ini biasanya mempunyai pertalian erat ataupun rapat dengan judul dan seterusnya. Uh, Memastikan intipati yang ada di dalam isi dan pendahuluan itu selari dengan kesimpulan ataupun penutup. Aspek yang penting juga dalam penulisan iaitu bagaimana pelajar menggunakan pemerengganan yang berkesan agar sebuah penulisan itu dapat dihasilkan dengan baik, menarik dan sempurna, ya. Jadi kita lihat sedikit maklumat dalam pemerengganan atau paragraphing. Perenggan dilihat juga sebagai unit ayat. Jadi susunan ayat-ayat itulah yang dinamakan sebagai perenggan, ya. Dan dalam mewujudkan kesatuan ataupun gabungan pemerengganan yang baik, setiap perenggan itu perlu menyentuh tema ataupun dikenali dalam aspek ini sebut sebagai ayat judul, ayat ataupun ayat topik, ya. Iaitu komponen utama yang diperlukan dalam pembinaan sesuatu perenggan ialah ayat judul, ayat pun ayat topik dan seterusnya pengembangan ayat topik tersebut. Baik, ayat judul biasanya mengandungi idea ataupun fakta yang terpenting dalam sesebuah perenggan tersebut dan pengembangannya iaitu pengembangan di dalam perenggan ini akan melalui proses huraian lanjut, perbahasan, perbincangan, data dan contoh, ya. Secara umumnya perenggan haruslah tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, hanya memadai dengan keadaan ataupun kesesuaian pemilihan isi dan maklumat yang anda perolehi, ya. Baik, jenis-jenis perenggan pemerengganan yang saya berikan di sini iaitu kita ada perenggan didaktif, perenggan induktif dan didaktif plus induktif, ya. Jadi ini adalah maklumat penting bagaimana anda menulis iaitu dari segi penulisan, gaya penulisan di dalam huraian pemerengganan sebuah isi, ya. Baik, contoh di sini kita lihat perenggan didaktif, ya. Bagaimana susunannya dalam bentuk paragraphing yang telah saya berikan di sini. Contoh ayat kemalangan yang berlaku di sekolah kebanyakannya berpunca daripada kecuaian pelajar dan pengabaian aspek keselamatan, ya. Anda lihat perenggan ini dimulakan dengan ayat topik ataupun ayat judul, ya, isi utama. Kemudian dikembangkan dengan ayat huraian, ayat contoh dan ayat penegas. Jadi ayat huraian, contoh dan penegas ini dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai ayat penyangga, iaitu yang membantu ataupun yang menyokong ayat topik. Jadi tulisan ataupun ayat-ayat berwarna merah di sini, warna ungu dan warna biru ini dalam kategori sebagai ayat yang menyokong, ayat yang membantu kepada ayat topik dalam penulisan perenggan didaktif. Baik, ya. Baik, seterusnya adalah bentuk perenggan penulisan atau karangan atau esei dalam kategori perenggan induktif, ya. Induktif, ya. Baik, satu petikan paragraphing yang telah saya berikan, saya bacakan di sini. Kemalangan yang berlaku di sekolah perlu dipandang serius dan langkah-langkah pencegahan perlu dititik beratkan bagi mengelakkan terjadinya kemalangan yang lebih buruk. Baik, perenggan induktif dimulai dengan ayat penegas. Jika anda lihat di sini, ayat topik ataupun ayat judul berada di bawah, ya. Jadi perenggan ini dimulakan dengan ayat penyangga. Kalau anda lihat perenggan didaktif, ya,
iaitu ayat penegas, ayat huraian, ayat contoh berada di kedudukan awal, sedangkan ayat topik ataupun ayat idea utama berada di akhir ataupun di bawah. Jadi anda boleh lihat perenggan penulisan yang berwarna merah ini adalah membantu, ya, membantu ayat judul yang berada di akhir sekali di sini, ya, di bawah sekali. Jadi anda boleh lihat, saya bacakan di sini, sikap pelajar yang tidak berhati-hati dan tidak mematuhi peraturan keselamatan semasa menjalankan aktiviti di sekolah mendedahkan diri mereka kepada risiko kemalangan. Ini kita sebut sebagai ayat huraian. Seterusnya, kebakaran makmal sains yang hampir meragut nyawa di sebuah sekolah seperti dilaporkan oleh pihak media baru-baru ini merupakan contoh yang amat ketara. Okey, ini contoh, ya, tentang kemalangan ataupun kebakaran yang berlaku, ya. Baik, seterusnya di akhir sekali ini adalah ayat judul ataupun ayat intipati. Ini menunjukkan bahawa kemalangan yang berlaku di sekolah kebanyakannya berpunca daripada kecuaian pelajar dan pengabaian aspek keselamatan. Ini adalah struktur bentuk pemerengganan dalam bentuk induktif, ya. Sekarang kita lihat pula bagaimana perenggan didaktif plus induktif, iaitu gabungan bentuk atau cara didaktif dan induktif dalam pemerengganan sebuah karangan ataupun sebuah esei, ya. Dari segi struktur anda boleh lihat di sini ayat topik ataupun ayat judul ataupun idea utama berada di awal, ya. Anda lihat, dan berada juga di akhir sekali. Maksudnya di tengah-tengah adalah ayat penyangga ataupun ayat huraian serta ayat contoh. Baik, perenggan yang saya gunakan di sini adalah petikan seperti yang saya bacakan di sini, ya. Salah satu sebab berlakunya masalah ponting sekolah dalam kalangan pelajar kerana kurangnya perhatian ibu bapa terhadap anak mereka. Jadi di sini adalah idea utama, isi utama, poin utama, ya. Dan poin yang kedua atau isi yang kedua juga berada di akhir ataupun di bawah sekali, iaitu hal ini jelas menunjukkan bahawa masalah ponting sekolah dalam kalangan pelajar berlaku kerana kurangnya perhatian ibu bapa terhadap anak mereka. Jadi ayat contoh, ayat topik, ayat topik ataupun ayat judul ataupun idea utama ada di awal dan ada di akhir, dan di tengah-tengah ialah ayat huraian dan ayat contoh. Ya, ini adalah kedudukan ataupun reka bentuk ayat dalam bentuk perenggan didaktif dan induktif, ya, pelajar-pelajar semua. Baik, perkara penting dalam sebuah esei dan karangan iaitu bagaimana pelajar menggunakan penanda wacana dengan betul dan baik bagi memastikan sebuah karangan ataupun isi-isi karangan disampaikan mempunyai pertalian yang baik, ya, kemas dan sempurna, ya. Jadi untuk itu saya akan menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan penanda wacana, ya. Baik, penanda wacana dalam bahasa Inggeris disebut sebagai discourse markers ataupun dalam bahasa Melayu penanda, iaitu tanda atau signage wacana tersebut, ya. Baik, penanda wacana diertikan sebagai kata, ya, satu rangkai perkataan atau juga dua perkataan yang digunakan untuk merangkaikan ayat dengan ayat yang lain, ya. Kerana antara ayat satu ke satu ayat yang lain perlu ada gabung jalin ataupun kesinambungan, iaitu yang disebut sebagai kesatuan ayat yang utuh dalam satu perenggan, ya. Baik, penanda wacana penting kerana ia boleh mewujudkan kesinambungan, pertautan, pertalian antara sebahagian teks dengan teks yang lain, ya. Dengan adanya penanda wacana ini akan memastikan unsur-unsur bahasa yang wujud di antara ayat A, ayat B dan C itu koheren dan menjadi satu ayat utuh
menarik dan bagus untuk sebuah penulisan. Okey, secara ringkasnya saya lihatkan pada anda semua contoh-contoh penanda wacana, ya, seperti dalam aspek penanda wacana untuk maksud menambah. Yang kedua, penanda wacana untuk membawa maksud untuk menunjukkan pendapat atau pandangan, untuk menggambarkan, dan begitu juga untuk memberikan maksud melayakkan, ya. Jadi penggunaan seperti juga, serta, tambahan pula, ya, boleh digunakan antara satu ayat dengan satu ayat lain, ya, agar nampak lebih kesinambungan, ya, pertalian. Begitu juga penggunaan dalam bahasa Melayu, penanda wacana secara terus terang, saya rasa, pada pendapat saya, sebenarnya dan secara jujurnya, ya. Baik, ini bagi penanda wacana yang memberi maksud untuk tunjuk pendapat ataupun pandangan. Bagi penanda wacana yang sesuai untuk menggambarkan, ya, maksud menggambarkan seperti sebagai contoh, such as, seperti, like, seperti, dan misalnya, ya. Dan sementara itu bagi penanda wacana untuk menggambarkan maksud melayakkan seperti walau bagaimanapun, walaupun, melainkan dia, ya, selain daripada, dan walaupun begitu. Baik. Untuk penanda wacana ini saya akan jelaskan sambungannya di dalam kelas secara live BB Collaboration. Jadi video ini adalah sebahagian sahaja dalam bab 7.1 untuk memberikan gambaran kepada pelajar aspek-aspek atau perkara-perkara penting dalam sebuah karangan ataupun dalam sebuah penulisan esei yang baik, ya. Nanti kita akan sambung di dalam kelas online, ya. Baik, itu sahaja.